Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Macam penat, tak larat, macam puasa je. Puasa ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, insya-Allah sekali lagi bagi kita memberkati majlis kita, menambahkan lagi rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita sama-sama membuka pintu hati kita dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan juga salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih lagi menghidupkan kita sampai ke saat ini. Allah masih lagi memilih kita untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini. Dan masa berlalu dengan sangat cepat. Betul atau tidak? Ke rasa lambat nak raya? Masa kita kecil dulu memang tunggu raya kan? Anak saya pagi tadi pun tanya soalan yang sama. Berapa hari lagi nak raya Umi? Berapa hari lagi? Yang tanya tu darjah 1, namanya Raihana. Saya kata kenapa Hana tak sabar nak raya? Padahal tak puasa pun dia kan? Hana tak sabar nak raya ke? Ya. Kenapa suka raya? Nanti jadi kaya. Terus dia sebut perkataan kaya. Oh, sebab apa? Dapat banyak duit raya. Nanti dapat jadi kaya. Kaya sekejap kan? Subhanallah, Alhamdulillah. Masa kita kecil begitu juga kefahaman kita berkaitan dengan puasa. Bila puasa nampak raya. Betul kan? Tapi bila kita dah mula dewasa, dah bertambah ilmu, dah bertambah kefahaman, kita rasa sangatlah rugi dan mula rasa dah penyesalan. Ada rasa tak menyesal? Penyesalan walaupun Ramadan belum berlalu, tapi kita dah mula rasa menyesali. Hari ini dah 16 Ramadan, esok 17. Ada rasa tak menyesal kita baca Quran masih sikit? Sepatutnya sekurang-kurangnya kita dah 16 juzuk. Kemungkinan 6 juzuk pun belum sampai. Betul kan? Yang sepatutnya, wajarnya adalah perasaan kita menyesal. Ya Allah, dah 16 Ramadan tapi baru 3-4 juzuk. Kan main lagi sebelum Ramadan kita punya target tahun ini 2 kali khatam. Sekarang bimbang 1 kali khatam pun tak nampak bayang-bayang. Kita masih mengulangi kelalaian dan kealpaan yang sama pada Ramadan yang lalu. Kita dah bertemu dengan Ramadan 20 kali, 30 kali. Kalau umur 50, dah 50 kali bertemu Ramadan. Memang benarlah apa yang Nabi SAW sabdakan. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tak dapat apa-apa. Tak dapat pengampunan Allah, tak dapat jaminan syurga, tak dapat ankum minan nar, kelepasan daripada api neraka. Tak dapat pengampunan Allah, tak dapat apa yang Allah sediakan begitu banyak di bulan Ramadan ini, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, sebagai mukadimah perkongsian kita, muhasabah, dan tolong rasakan penyesalan. Tolong rasakan penyesalan di dalam hati kita. Kerana subhanallah, tuan-puan muslimin muslimat, di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak,
Manusia yang membaca Al-Quran 1 juzuk sehari akan menyesal. Kenapa aku tak baca 10 juzuk sehari? Yang baca 10 juzuk juga menyesal. Kenapa aku baca 10 juzuk je, tak baca terus khatam satu hari? Yang khatam satu hari pun menyesal. Itu namanya Yaumul Hisab, hari penyesalan. Manusia akan menyesal dengan sungguh-sungguh penyesalan. Hari ini kita menyesal juga, menyesal main-main. Lepas tu tak baca juga. Tapi di hari kiamat kelak, yang baca Al-Quran banyak sekali pun di bulan Ramadan sama menyesal. Walaupun dia dapat khatam 30 juzuk, walaupun 2 kali khatam, walaupun 10 kali khatam, juga menyesal. Menyesalnya aku baca 10 kali khatam jadi bulan Ramadan. Apatah lagi kita yang hanya baca berapa juzuk ataupun berapa muka surat sahaja. Ramadan dah pun cecah 16 hari. Allahu Akbar. Kalau tak rasa menyesal, kita ada masalah besar dengan hati kita. Kemungkinan besar hati kita penuh dengan karat dosa. Kemungkinan besar hati kita hitam. Kemungkinan besar maksiat masih lagi menyelubungi hati kita sehingga kita tak rasa menyesal dengan kurangnya kita melakukan ibadah di bulan yang namanya pesta ibadah. Sebab apa yang berlaku bulan ini bukan pesta ibadah, tapi pesta makan dan minum. Sebab itu setiap tahun memang tidak ada fakta yang lebih kuat melainkan bulan Ramadan adalah bulan pembaziran besar-besaran yang dilakukan oleh umat Islam. Di seluruh dunia, pembaziran besar-besaran berlaku ada di bulan Ramadan. Kadar pembuangan sisa makanan paling tinggi di bulan Ramadan. Bahkan ia juga berlaku di tanah suci di Mekah, Madinah, lagi banyak makanan dibuang. Sebab semua orang nak infak, semua orang nak beri makan, sampai yang berbuka tak tahu nak makan apa. Sahur pun banyak, sampai akhirnya makanan itu dibuang. Kalau nak disimpan pun esok makanan lain pula yang datang. Sedangkan banyak di sudut dunia hari ini, ramainya orang mati kerana kelaparan. Saudara kita di sana makan kotak yang direndam, makan biskut daripada tanah liat. Tanah liat bukan biskut, tapi dibuat seolah diganti itu biskut, kerana biarlah perut tu terisi walaupun bukan dengan makanan, walaupun dengan tanah. Makan daripada sisa buangan, makan rumput-rumput menghijau ataupun rumput kering, sekadar mengisi supaya perut tak masuk angin. Tapi mereka makan bukan makanan. Sebab itu tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagai mukadimah, muhasabah diri kita sikit. Sejauh mana kita berpuas hati dengan malam kita di bulan Ramadan. Pada malam pertama, kedua, ketiga masih solat tarawih, kemudian dah tak ada tarawih. Sedangkan Ramadan ini tidak sempurna, siang tanpa puasa, malam tanpa tarawih. Tak sempurna. Solat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Puasa ada di bulan lain juga. Sedekah ada di bulan lain, solat ada di bulan lain. Tapi tarawih khusus hanya ada di bulan Ramadan. Sebab itu para ulama membahaskan apabila membicarakan tentang hadis Nabi SAW, man qama Ramadan aw man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan menyerah diri, akan diampunkan segala dosa yang terdahulu. Dan bila mengupas syarah tentang bagaimana hidupkan Ramadan dengan iman, siangnya dengan puasa, malamnya dengan tarawih. Tahajud ada di bulan lain, tapi tarawih tidak ada di bulan yang lain. Sebab itu dari sudut keutamaan, tarawih lebih utama. Bahkan tarawih itu sendiri diberikan nama tahajud bila di bulan Ramadan. Antara nama lain, tarawih adalah tahajud. Ibadah menunaikan ataupun menghidupkan qiyamul lail pada malam Ramadan dibentuk ataupun dibangunkan dengan tarawih. Solat tarawih kalau jumhur ulama 20 rakaat. Pendapat kedua 36 rakaat. Pendapat yang ketiga yang kita ambil 8 rakaat. Pendapat yang keempat 10 rakaat. Yang kita ambil 8 rakaat itu pendapat yang terpencil, tapi pendapat yang boleh diamalkan, yang boleh digunakan. Sebab itu kita lihat ada lagi masjid yang masih mengenggakkan solat tarawih 20 rakaat. Itulah ibadah yang kita buat pada malam Ramadan. Kita akan dicatat pahala umpama melakukan ibadah sepanjang malam. Walaupun ibadah tu memakan masa lebih kurang 1 jam ataupun 2 jam,
Tetapi malam yang lebih kurang 11 jam itu, kita dicatat melakukan pahala sepanjang malam walaupun kita tidur. Tapi syaratnya tarawih. Tapi dah ramai yang tak solat tarawih. Lelaki, baik perempuan, terutama lelaki, jemaah dah makin berkurang. Betul atau tidak? Daripada awalnya penuh masjid, sekarang saya rasa separuh masjid je. Ada setengah, kurang lagi pada separuh. Allahu Akbar. Kita mengulangi penyesalan yang bakal kita lalui pada bulan-bulan, pada tahun-tahun yang lepas. Kita menyesali puasa kita, kita menyesali tentang bacaan Al-Quran kita, kita menyesali solat kita, kita menyesali sedekah kita. Lebih baik kita menyesal sekarang, belum terlambat. Terlambat bila? Bila Ramadan dah berlalu, kita dah sampai Syawal. Itu dah terlambat. Syukur Allah hadirkan tuan-puan, kita hadir kuliah pada tengah hari yang barakah ini untuk mendengar peringatan, untuk refresh balik niat kita, nekat kita, supaya kita menyesal dalam keadaan yang belum terlambat. Kalau mati tu dah terlambat. Itu pun sebenarnya kita dah terlambat. Sepatutnya kita bukan melalui proses nak muhasabah apa, proses kita betul-betul menghargai Ramadan. Yang bercakap ni pun sama tuan-puan sekalian. Sedang muhasabah diri, sedang menghukum diri sendiri, sedang menghakimi ataupun sedang menilai diri sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, itu mukadimahnya. Saya nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Telekom Malaysia dengan kerjasama Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia, Surau Telekom Malaysia, Persatuan Isteri-Isteri dan Anggota Wanita Telekom Malaysia, Kelab TM, TM1, Yayasan Universiti Multimedia dan TM Bikers Malaysia. Oh, ada bikers. Siapa sini bikers? Ada tak wakil? Nampak muka macam tak macam ganas-ganas. Bikers ganas sikit kan? Tapi bikers beriman ni. Ke perempuan yang bikers? Oh, subhanallah. Ini bikers basikal ke motor ni? Motor kan? Masya Allah. Sebab sekarang tim bikers ramai yang melakukan kerja dakwah melalui aktiviti bikers kan. Dia singgah ke masjid-masjid, dia singgah dekat pondok-pondok, kalau pergi Thailand apa semua. Lepas tu dia buat aktiviti kebajikan. Masya Allah. Banyak ni kerjasama ni. Bangunan TM ini HQ. Betul? HQ kan ni? Macam tak pasti pula ni. Ini staff TM tak ni? Ke baru masuk ni? Ini HQ kan? Betul. Ikutkan berapa jumlah semua staff Melayu Islam kita, anggaran dalam sampai 1,000 lebih, 3,000. Tak, maksud saya di bangunan ni. Oh, yelah bangunan sebelah ke, di sinilah, di sini ni. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 1,000. Ui, tak pasti belaka, banyak was-was ni. Lebih kurang lah 1,000. Yang hadir berapa orang? Yang hadir lebih 1,000 ni, di luar jangkaan ni. Yang hadir mungkin saya rasa lebih kurang 10%. Betul kan? Kalau ikutkan jumlah staff, sepatutnya surau yang indah ini tak muat. Betul atau tidak? Kenapa tuan-puan datang? Kenapa datang ni? Oh, nak tengok Ustazah depan-depan. Sama tak dengan dalam phone Ramai orang perempuan macam tu. Saya Ustazah nak tengok, sama tak dalam telefon. Ada yang jumpa saya, dia kata, Ustazah, rupanya Ustazah tinggi. Tinggi juga. Saya ingatkan Ustazah kecil, rendah. Sebab dia tengok saya duduk sebelah suami saya. Suami saya terlebih tinggi. Dia tinggi dia lebih kurang 180. Ke 180 lebih Saya dalam 159, 160 gitu kan. Ada yang pula ingatkan Ustazah tinggi rupanya rendah. Ada gitu. Ingatkan Ustazah besar rupanya kecil. Ingatkan Ustazah kecil rupanya besar. Macam-macam lah orang perempuan. Masya Allah. Ada yang datang sebab ya nak jumpa depan-depan, nak rakam kenangan, nak selfie kan. Apa pun sebab kita datang, apa pun sebab, hakikatnya yang bawa kita kemari adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya yang berkehendakkan kita datang, kita sampai ke majlis ilmu ini
adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perantaraan sahaja. Saya asbab sahaja. Dan kekalkan saya menjadi sebab, bukan tujuan. Tolong betulkan niat kita. Tujuan kita datang adalah kerana Allah. Baru kita dapat segala ganjaran yang Allah berikan bila hadir majlis ilmu. Hadir majlis ilmu, tuan-puan sekalian, sangat besar nilainya. Dan perjalanan tuan-puan tempuh tadi, nampak jalan seret kaki kan, santai-santai je. Tak adalah macam perjuangan yang dahsyat sangat nak sampai ke sini, kan? Tak ada halangan yang berat pun. Tapi perjalanan itu perjalanan yang luar biasa. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Yang tuan-tuan, puan-puan lalu tadi tempuh perjalanan panas kejap je tu, lepas tu terus masuk aircon, perjalanan menuju ke syurga. Itu bukan saya cakap, Nabi SAW. Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya para malaikat melabuhkan sayapnya menaungi orang-orang yang hadir ke majlis ilmu. Dan binatang yang berterbangan, binatang yang melata, binatang yang ikan-ikan di lautan memohonkan keampunan bagi orang-orang yang hadir ke majlis ilmu. Kalau Allah buka hijab, Allah bagi kita dengarlah suara-suara binatang yang doakan kita ni, tak muat surau ni, tak muat tempat ni. Sebab dengar ni, malaikat nampak malaikat, lepas tu telinga pula dengar pula suara-suara yang mendoakan, ya Allah berikan kebaikan kepadanya, ampunilah dia. Kalau Allah buka hijab, tak muat surau ni. Kenapa surau ni tetap tak muat sedangkan staf di sini ada lebih kurang 1,000? Ia bergantung kepada tahap keimanan masing-masing. Bukan kita nak cakap mereka tak datang tu tak beriman ya. Hanya orang yang percaya dengan janji Allah dan Rasulnya, dia akan berusaha walaupun penat. Sebab tuan-puan telah korbankan waktu tidur. Betul tak? Tidur kalau tak ni bulan Ramadan sebab kita tak makan. Biasanya ada waktu rehat, baring je memang lena. Betul tak? Tapi tuan-puan telah korbankan waktu tidur, waktu rehat, waktu tengok Shopee, Lazada, tengok elang-elang raya, untuk datang ke taman syurga Allah yang sementara. Mudah-mudahan Allah akan kurniakan syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dan Nabi SAW bersabda tentang hadir majlis ilmu ni, dia ada 3 golongan. Yang duduk depan, yang duduk tengah, yang duduk belakang, dan yang nampak dan tahu ada majlis ilmu dan dia buat tak tahu. Saya nak sebut yang last je, yang mana Nabi SAW bersabda, orang yang apabila melihat ada majlis ilmu dan dia berpaling, dia buat tak ingat, dia buat tak tahu, dia tak usaha untuk hadir pun, dia ada pilihan untuk hadir tapi dia enggan, maka Nabi kata Allah juga berpaling daripadanya. Kerana majlis ilmu itu adalah majlis Allah. Siapa yang berpaling daripada majlis ilmu, maka Allah juga berpaling daripadanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Beza dengan kita ada halangan, kita tak dapat datang. Sekarang majlis ilmu dibuat di tempat kita. Penyampai datang ke tempat anda. Sebab itu akan datang, siapa pun yang datang, orang glamour ke tak glamour ke, dengar majlis ilmu, kena ingat pesan Nabi itu. Sebab kita datang bukan kerana penceramah, bukan kerana pendakwah. Kita datang kerana kita mengharapkan Allah dan segala hidangan yang Allah siapkan untuk penuntut ilmu. Sebab itu betulkan niat, ya Allah, lintaskan dalam hati masing-masing, ya Allah, kami datang ke majlis ilmu ini, ke surau, ke rumahmu ini, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah, kerana Allah. Niat sangat penting. Saya sebutkan sikit berkenaan dengan niat. Ikut saya ya hadis Nabi ini, supaya kita dapat pahala membacakan hadis Nabi. Ia juga wahyu Allah dan membacanya diberikan ganjaran pahala yang begitu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam puasa je kan? Hai, Masya Allah. Okey, semangat sikit ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat
hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Subhanallah, alhamdulillah. Maksudnya, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang berdasarkan apa yang dia niat. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Faman kana, dan maka barang siapa yang hijrahnya li dunia, kerana dunia, au imra'atin yang kiwa, atau kerana wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya adalah kerana dunia dan kerana wanita yang dinikahi. Tuan-puan sekalian, sekarang depan saya ni adalah tuan-puan yang hebat, yang mulia, yang Allah pilih. Zahirnya semua nampak duduk, zahirnya semua nampak mendengar, tetapi hati masing-masing saya tak boleh nampak. Yang melihat hati masing-masing sekarang adalah Allah, dan yang Allah pandang sekarang adalah hati masing-masing. Dan kita akan balik lepas habis program ni, solat apa semua, kita akan balik membawa niat masing-masing. Ada orang yang hadir dengan niat untuk dapat pengampunan Allah, dapat rahmat Allah, dapat keberkatan daripada Allah, dapat rezeki daripada Allah, niat untuk kesembuhan, niat untuk silaturahim jumpa saya. Ada orang datang 10 niat, dia akan bawa pulang dengan 10 niat tersebut. Ada orang datang dengan niat nak selfie dengan saya daripada awal sampai akhir, itu je dia dapat. Yang lebih besar sepatutnya dia dapat, dia tak dapat, walaupun dia duduk dalam tempoh yang lama sama dengan orang lain sebelah-sebelahnya. Ada orang datang kerja, dia ada banyak niat. Niat cari rezeki yang barakah, niat untuk sedekah daripada rezekinya, niat untuk dekatkan dan sebagai satu ibadah kerjanya. Ada orang memang dia target untuk gaji. Dia kerja 8 jam, 30 hari sebulan, cukup bulan dia dapat gaji. Tapi ada orang 30 hari bekerja, 30 hari dia menghimpun pahala ibadah. Tuan-puan sekalian, Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan untuk menafkahi ahli keluarganya, ataupun puan-puan yang bekerja ni untuk berkongsi dengan ahli keluarga, dan untuk memberi pertolongan kepada yang memerlukan sedekah, maka dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Itu hadis Nabi. Tuan-puan sekalian, tuan-puan kerja pagi petang, sebulan, setahun, 20 tahun, 30 tahun. Ini ibadah yang besar sebenarnya, sampai disebut jihad. Jihad, mencari rezeki ini adalah jihad. Mencari rezeki yang halal ini jihad. Sebab itu kita tidak ada pilihan melainkan meniatkan pekerjaan kita sebagai ibadah di bulan Ramadan. Sebab nak menggantungkan harapan kepada Al-Quran, kita baca sikit je. Walaupun kita kata kita khatam 30 juzuk, itu bukan banyak, itu masih sedikit. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Maksudnya sehari 2 kali khatam. Imam Bukhari khatam sebulan 30 kali. Maksud setiap hari khatam sekali. Kalau kita baca lagi tentang imam-imam yang muktabar, ulama-ulama, para salafus salih, baca Al-Quran di bulan Ramadan luar biasa. Jangan kita rasa kalau kita dapat khatam 30 juzuk Al-Quran dalam sebulan, itu banyak, itu masih sedikit. Apatah lagi kita yang hari ini dah 16 Ramadan, 6 juzuk pun belum sampai, bukan 16 juzuk. Maka kita nak menggantungkan harapan kita pada ibadah mana di bulan Ramadan ni? Sekurang-kurangnya kita kerja dengan amanah. 8 jam waktu kerja, 8 jam kita bekerja. Sekurang-kurangnya kita cari yang berkat, rezeki yang berkat, amanah yang diberikan oleh bos. Kalau bos tak beri pun kita tahu tugas kita, kita buat sehabis baik. Kita tak curi tulang, kita tak curi masa. Moga-moga pahala ibadah kerja itulah yang diterima Allah di bulan Ramadan, yang digandakan pahala sampai 700 kali ganda. Masya Allah.
Alhamdulillah tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Minta maaflah saya tak sebut solutasi tadi. Puan Farahida sebagai MC, Puan Zadina binti Ismail Naik Presiden Tiada Nita, Puan Haroza pengurus program, minta maaf. Seluruh kaki tangan Telekom yang hadir, dah makin ramai dah muslimin muslimat yang hadir. Ini nama surau apa? Surau Menara Telekom. Dia tak ada nama khusus lah. Surau Menara Telekom. Masya Allah. Itu ada ruang solat muslimat kan? Dan ini ada ruang solat muslimin. Jadi setiap hari ada solat zuhur berjemaah di sini. Ada solat asar berjemaah. Maghrib isyak ada tak? Tak ada. Tapi ini memang surau rasmi dan memang sangat cantik dalam bentuk bulat macam ni ya. Saya nak tanya, boleh niat iktikaf ke tidak? Boleh tak nak niat iktikaf dalam surau ni? Ada yang kata iktikaf ni masjid je ataupun surau Jumaat je. Okey, memang pendapat yang pertama, iktikaf ini hanya di masjid ataupun di surau yang mengadakan solat jamaah secara penuh. Maksudnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, baru boleh iktikaf. Sama ada surau atau masjid, itu boleh iktikaf. Memang ada pendapat yang kata masjid je yang buat solat Jumaat. Pendapat seterusnya surau pun boleh, yang penting ada 5 waktu penuh, surau taman dan sebagainya. Dan pendapat yang seterusnya, kita boleh niat iktikaf mana-mana yang disebut tempat musalla. Ini musalla lah, tempat solat. Ini dipanggil surau. Musalla tempat solat, masjid tempat sujud. Masya Allah. Bahkan ada pendapat mengatakan jika di rumah kita ada mihrab khas untuk solat, memang situlah tempat kita solat. Kebetulan rezeki banyak, kita dapat buat surau pula kat rumah kita. Dan situlah kita menunaikan solat, situ kita baca Quran, situ kita ibadah, kita boleh niat iktikaf. Ini boleh baca dalam Jabatan Mufti Ulama Persekutuan menjelaskan adakah wanita boleh niat iktikaf di mihrab di rumahnya. Masuk mihrab adalah tempat dia melakukan ibadah secara rutin di rumahnya. Maka ada pendapat yang mengkiaskan dengan keadaan tertentu boleh diniatkan. Subhanallah. Saya sebut pendapat-pendapat ya. Jadi boleh je kita niat iktikaf ni. Masya Allah. Nawaitu i'tikaf fi hadzal musalla lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati. Kita duduk sampai tertidur sekalipun kita dapat pahala i'tikaf. Pahala i'tikaf ni besar sangat. Akan memberikan jarak antara kita dengan neraka 2 parit. Itu hadis Nabi. Dan setiap satu parit jaraknya timur ke barat, hujung bumi ke hujung bumi. Berapa keluasan bumi? 505 ataupun 550 juta kilometer persegi. 550 ataupun 505, saya tengok antara dua tu. Kesimpulannya 500 juta kilometer persegi. Kita round Selangor pun tak habis round. Betul tak? Kampung kita pun tak habis jejak lagi tanah tu. Maksudnya satu parit yang Allah bina untuk orang yang iktikaf daripada hujung bumi ke hujung bumi, timur ke barat. Dan Allah akan bina 2 parit bagi yang iktikaf 1 hari. Tapi kita ni iktikaf mungkin berapa jam je ni? 1 jam kuliah, maka 1 jam kita nak iktikaf. Mudah-mudahan Allah beri juga bahagian jarak, menjarakkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Okey, muslimin muslimat, sekarang pukul 1.12. Sepatutnya saya habis 1.30, tapi tadi mula lambat sikit. Saya dah sampai awal, cuma ada isu teknikal. Setup kita mula lebih kurang pukul 1.45, betul tak? 12.45. Jadi kalau saya sudah pukul, tak apa, saya cuba 1.30 juga ya. Sebab nak makan lagi kan. Masuk balik pukul 2 kan. Jadi kalau sudah dah 12.40 macam tu, lepas tu kita solat jemaah zuhur, Masya Allah. Lepas tu kita siap, sempat je masuk balik kerja pukul 2, Masya Allah. Tajuk kita adalah berkenaan dengan ibrah peristiwa nuzul Quran. Sempena esok 17 Ramadan, peristiwa nuzul Quran. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tuan-tuan puan-puan yang dihormati, Masya Allah. Bila sebut tentang nuzul Al-Quran, apa maksud nuzul? Nazala turun, nuzul Al-Quran diturunkan. Al-Quran, apa maksud Al-Quran? Asal daripada perkataan qara'a, baca.
Al-Quran bacaan. Iqra, perintah bacalah. Itu kan ayat pertama yang diturunkan. Iqra, perkataan pertama dan ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat dan perkataan pertama adalah Iqra. Asal perkataan qira'a juga, baca, Iqra, bacalah. Perintah amar, fi'il amar, supaya perintah supaya baca. Nak baca apa? Al-Quran, iaitu suatu bacaan yang diberikan kepada umat Islam, kepada kita. Masya Allah. Kita tahu peristiwa ini berlaku ketika umur Nabi umur berapa? 40 tahun. Umur Nabi 40 tahun. Nabi menerima wahyu yang pertama di mana? Di Gua Hira. Siapa yang dah sampai Gua Hira? Angkat tangan. Angkat tinggi sikit. Dah sampai. Yang lelaki? Tuan-tuan ada sampai. Masya Allah. Gua Hira sampai ke puncak. Lepas tu kena turun balik sikit. Lepas tu lalu satu batu yang mana ada lorong kecil je. Lepas tu kalau minta maaf, badan yang comel-comel tak muat batu tu, tak lepas. Sebab dia sempit je. Lepas tu ada Gua Hira di situ. Saya dah pernah pergilah. Ada di Jabal Nur. Jabal Nur namanya Bukit Cahaya kerana di situlah Nabi menerima cahaya hidayah ataupun cahaya wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perkataan dan wahyu pertama bermula pada perkataan Iqra, iaitu bacalah. Malaikat Jibril datang dalam rupa yang sebenar, maka ia sangat menakutkan Nabi. Lalu malaikat Jibril menyebut Iqra, bacalah. Kemudian Nabi menjawab, apa yang perlu aku baca? Iqra, bacalah. Apa yang perlu aku baca? Ditekan lagi, Iqra, bacalah. Apa yang perlu aku baca? Kemudian malaikat Jibril menyambung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan, yang menciptakan. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW balik dalam keadaan ketar-ketar, ketakutan. Kemudian Sayyidatina Khadijah menyambut kepulangan suami tercinta. Apa yang Sayyidatina Khadijah buat? Selimutkan. Padahal cuaca bukan sejuk, tetapi kerana ketakutan, kita kan kalau berdebar, kita jadi seram sejuk, ketar-ketar. Subhanallah. Jadi Nabi SAW keadaan ketakutan sebegitu. Kemudian apa yang dibuat oleh Sayyidatina Khadijah, ibunda kita, menyelimutkan dan memberikan pelukan daripada seorang isteri. Dan apa kata-kata Sayyidatina Khadijah? Kita kalau suami kita balik dalam keadaan muka moyok, kita cakap apa? Dan kenapa moyok tu? Ingat awak je ada masalah. Dan kenapa muka awak tu tak suka ke jumpa saya? Suami pun cerita masalah, tak di stres sikit kat pejabat. Alah, awak ni kan lelaki, takkan itu pun stres. Kadang-kadang kita tak validate perasaan. Lelaki pun cepat koyak juga. Betul ke orang lelaki? Bukan cepat koyak, lelaki juga ada perasaan. Lelaki pun ada waktunya down, ada waktunya sedih. Dia layak untuk rasa sedih. Dia berhak untuk rasa kecewa. Dia berhak untuk rasa takut dan bimbang. Kadang-kadang kita fikir hati kita je yang mudah kecil hati, yang terasa dengan kata-kata suami. Suami kita pun terasa dengan kata-kata kita. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, apa kata-kata ibunda kita Sayyidatina Khadijah? Wahai suamiku, engkau adalah lelaki yang baik. Engkau menghubungkan silaturahim. Engkau suka memberi makan orang yang susah. Engkau membantu orang yang memerlukan. Masya Allah, ini adalah communication skill yang sangat tinggi, yang sangat hebat. Saat kawan kita, adik-beradik kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, si kecil kita, ibu ayah kita, siapa pun yang dalam keadaan diuji, sedih, perit, kecewa, perkataan yang sangat menyejukkan hati adalah menaikkan kedudukan dengan pujian. Kita pergi ziarah kawan kita yang sakit, tolong jangan sebut ini kafarah dosa ni. Jangan sebut. Memang betul, itu hadis Nabi.
Nabi bersabda, sesungguhnya setiap keperitan, setiap ketakutan, setiap kebimbangan dan setiap kesakitan yang menimpa kamu menggugurkan dosa-dosa kamu sehingga kamu berjalan di atas muka bumi Allah tanpa dosa. Memang benar. Tapi janganlah sebut. Ada orang kena skamer, 10,000 hilang. Hari ni ramai sangat yang kena skamer, betul tak? Ramai sangat, 100,000, 200,000, 5,000, macam-macam isu, macam-macam skim, macam-macam investment. Mula-mula nampak okey, lama-lama yang ujung-ujung kena skamer. Awal-awal tu dapat duit, dah ramai melabur, barulah yang ujung-ujung tak dapat pulangan. Ramai kena skamer. Dan saya tengok ada orang dia balas kepada yang mangsa-mangsa skamer ni pada muka, siapa suruh. Nak kaya segera, mana ada kaya cepat. Lepas tu ada ayat-ayat macam-macam lah. Itu kafarah dosa lah tu. Ya Allah, Allahu Akbar. Dia masa dia terlibat tu pun ujian bagi dia. Dah dia tahu dia skamer, duit dah tak dapat balik. Masya Allah. Tengok apa kata-kata ibunda kita kepada suaminya, menyebut tentang sifat baik suami. Bayangkan suami kita balik muka moyok, lepas tu tanya, kenapa bang? Tadi ada isu sikit kat pejabat. Sedihlah saya kena tikam belakang. Janganlah pula tu lah awak, saya dah cakap istighfar banyak-banyak. Mungkin sebab dosa awak ni. Kita ni bang, saya dengar ceramah Ustazah Asma Harun hari tu. Istighfar ni tak tunggu bila tiba musibah, istighfar dulu supaya tolak musibah. Dah suami tu, ya Allah. Sebab tu dia tak nak cerita dah kat isi dia akan ceramah terus. Apa salah kita sebut, bang, awak ni lelaki yang baik, awak ni jaga solat, puasa awak jaga, dan awak rajin sedekah, awak dengan mak pun baik, adik-beradik baik. Apa yang berlaku ni Allah nak naikkan darjat awak. Kan sejuk hati tu, betul tak? Orang sakit bila dengar ayat Allah nak naik darjat awak, terus rasa sihat sikit. Tapi kalau cakap ini nak kafarah dosa, lagi sakit dia. Bertambah rasa sakit tu, sakit hati semua ada, rasa nak halau terus je. Masya Allah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Kerana memang benar ujian adalah untuk menaikkan darjat seseorang, bukan hanya untuk kafarah dosa sahaja. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Itu sikit sejarah. Sebab esok 17 Ramadan, hari nuzul Quran, iaitu sejarah Nabi menerima wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, pada 17 Ramadan. Walaupun ada pendapat-pendapat yang berbeza lagi, tapi yang paling masyhur, yang paling kuat adalah 17 Ramadan, penerimaan wahyu yang pertama ketika umur Nabi 40 tahun. Siapa umur 40 tahun kat sini? 41, 42, 40-an dah, 40 tahun. Ramai tuan-tuan. Nampak macam 30 lebih lah ke tuan-tuan ni? Orang lelaki awet muda kan? Tak adalah ustazah, orang lelaki awet tua. Lagi tua daripada usia. Nabi menerima wahyu umur 40 tahun. 40 tahun memang betul ayat tu, life begin at 40. Kehidupan bermula pada umur 40 tahun. Kehidupan berakhir pada umur 40? Bermula, apa maksudnya? Para Nabi, bukan Nabi Muhammad saja, kebanyakan para Nabi dilantik pada umur 40. Ini adalah satu umur transisi, umur paling penting, sangat penting. Kalau tak berubah lagi, itu istilahnya tu memang benar ya, sangat bahaya, tahap bahaya bila umur 40 belum berubah lagi, belum jaga solat lagi, masih solat akhir waktu lagi, masih Al-Quran tak baca lagi, belum berubah akhlak lagi, belum pergi masjid lagi. Risau kalau umur 40. Dan jangan pernah rasa terlambat untuk mengejar impian walaupun umur dah 40 lebih. Nabi dilantik menjadi dan menggalas tugas yang sangat berat bermula daripada umur 40. Sebab masa ini tahap kematangan sudah sampai ke muncak. Bukan kematangan akal saja, kematangan emosi, kematangan mental, kematangan fizikal, kematangan spiritual pada umur 40. Tahap kematangan. Sampai tahap ini sebenarnya bila kita terima ujian, kita dah boleh ambil mudah. Bukan ambil mudah, pada umur 40 lebih ni kita dah banyak malas.
Sepatutnya kita dah banyak malas. Malaslah nak ambil pot sangat. Tak apalah dia nak kutuk saya pun malas nak ambil pot. Dengar-dengar cerita-cerita viral, malaslah nak baca isu-isu viral tu. Tak ada kepentingan pun, tak ada kaitan dengan saya. Malaslah nak marah-marah sangat. Marah pun sama je. Malaslah. Malas benda yang tak elok. Faham tak? Malas benda yang merugikan masa kita. Baru boleh bahagia. Malaslah nak merajuk lama-lama. Merajuk pun tak pujuk. Malaslah nak pilih beria, baju raya. Mana yang ada tu pakailah. Yang penting yang cantik, yang elok lagi. Malaslah nak round satu shopping mall ni. Mana kedai pertama tu beli je lah. Faham tak? Kita mula menyimpulkan. Menyimpulkan hidup kita berkenaan dengan urusan-urusan dunia. Benda yang semakkan kepala kita. Tapi kalau kita masih lagi nak ambil pot, dengar orang ngumpat, kita nak dengar cerita sampai detail. Dia cakap apa pasal saya? Siapa lagi bersama dengan dia? Ahli-ahli pengumpatan itu berlaku melibatkan berapa orang? Seorang je datang aku, saya minta maaf itu saya ngumpat puan. Dengan siapa? Agak-agak berapa lama? Tentang apa? Apa poin-poinnya? Dan yang dengar tu saya bakal tak pada orang lain. Kalau boleh kita nak dengar semua. Baik tu serang, awak cakap apa? Subhanallah, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang hari ni kita tak tahu nak beza mana yang batil, mana yang hak. Banyak sangat isu viral tak habis-habis. Tapi kita kena ada perangai malas dah nak ambil. Dan itu yang Nabi SAW sabdakan. Di antara kebaikan yang sebenar-benar kebaikan ataupun kekuatan bagi orang beriman, apabila dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengannya. Perhatikan, sebenarnya hari ini banyak masa kita habis dengan sesuatu yang tak ada kaitan dengan kita. Artis tu tak ada kaitan dengan kita. Cerita tu tak ada kaitan dengan kehidupan kita, tak ada kaitan dan tak beri apa-apa manfaat. Tapi kita bukan hanya baca satu berita, kita baca 10 berita dan kita tengok berapa banyak video dan kita baca komen pula. Kita puas hati tengok komen kutuk. Kita tak kutuk tapi kita puas hati dan hati kita baca komen kutuk. Lepas tu kita panjangkan pula perbicaraan itu dengan kawan-kawan di pejabat. Pagi cakap pasal tu, petang cakap pasal tu. Tengok video ni, geram betul aku tengok. Oh yang ni pula sambung. Kau tak tengok lagi video yang tu. Ada lagi lah video yang lebih jelas. Oh yang ni, kau tengok mak dia. Oh mak dia pula tengok keluarga dia. Allahu Akbar. Kayanya artis ni, dia bukan ada jongkok emas je, dia ada ni lagi. Mana duit dia bayar HDN ke tak? Mesti tak simpan duit dalam bank ni sebab tak nak dikesan ni, sebab tu jongkok emas bla bla, macam-macam lah kau pasal. Sebab itu Nabi sebut, di antara kebaikan seorang mukmin, orang beriman itu, apabila dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengannya. Allahu Akbar. Nantikan raya, tengoklah berapa banyak kita cakap pasal orang, pasal tetamu yang datang, pasal ipar-ipar. Banyak sangat cerita orang nak cakap pasal ipar ni. Ada ipar yang malas, ada ipar yang masak-masak. Itulah sibuk nak nyusu anak. Elok je habis masak, dah hidap keluar. Masa kemah-kemah hilang pula, pergi urus anak pula, buat-buat basuh anak. Banyak cerita orang. Bukan senang nak jaga lidah, bukan senang nak jaga apa yang kita nak cakap tak terkeluar. 30 hari Ramadan tak mampu nak membendung lidah kita daripada bercakap sia-sia dan bercakap keburukan orang. Okey tuan-puan dimati Allah sekalian, masa tinggal lebih kurang dalam 10 minit. Saya tambah saja ya. Saya tambah, sebenarnya 1.27, patut 3 minit. Kita tambah 10 minit. InsyaAllah saya akan berhenti. Itu adalah nuzul Quran yang kita faham turun daripada langit. Baitul Izzah, lapisan langit yang namanya Baitul Izzah, turun berperingkat kepada Nabi sepanjang 23 tahun. Berperingkat 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Turun berdasarkan peristiwa, berdasarkan perintah, berdasarkan tempat, turun secara berperingkat. Namun ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Tahu tak bila malam Lailatul Qadar? Jangkaan-jangkaan 10 malam terakhir. Kecilkan lagi malam-malam ganjil. Kecilkan lagi malam 27. Jadi semua pun tunggu malam 27 tu ya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian,
Pendapat pertama tentang malam Lailatul Qadar. Kelebihan malam Lailatul Qadar, fadilat ataupun kelebihannya, kemuliaannya berkait dengan Al-Quran, kita tahu kan? Yang mana diturunkan pada malam tersebut Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini langit. Diturunkan sekaligus 30 juzuk itu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Dan diturunkan secara berperingkat. Itu esok yang kita sambung, yang kita sambut esok pada 17 Ramadan. Ayat pertama Iqra, asal perkataan qara'a, maksudnya bacalah. Qara'a baca, Iqra bacalah, perintah. Al-Quran maksudnya bacaan. Semua perkataan daripada qara'a. Dan itulah kalimah pertama, perkataan pertama, dan ayat pertama Iqra, qara'a, akhirnya dinamakan Al-Quran. Kurang-kurangnya kita dapat ilmu tu tentang apa maksud Al-Quran. Asal perkataan qara'a, baca. Al-Quran bacaan, Iqra bacalah. Semua bersumber daripada wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Lailatul Qadar ada lebih 50 pendapat. Bukan 50, beratus pendapat berkaitan dengan Lailatul Qadar. Dan pendapat yang masyhur dan terkuat, Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27 Ramadan. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Subhanallah, itu pendapat yang termasyhur dan terkuat. Pendapat seterusnya, ia berlaku pada malam 23 Ramadan. Yang seterusnya berlaku pada malam 21 Ramadan. Pendapat seterusnya berlaku pada malam terakhir Ramadan. Pendapat seterusnya, kalau nak sebut semua pendapat sampai esok tuan-puan sekalian. Bahkan sehingga kita akan jumpa pendapat mengatakan Lailatul Qadar boleh berlaku di bulan selain Ramadan. Itu berdasarkan pengalaman seorang ulama muktabar. Semua saya tak ingat imam mana, yang mana pernah bertemu dengan Ramadan, Lailatul Qadar di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan di bulan-bulan yang lain. Sebab ada pendapat mengatakan Lailatul Qadar boleh berlaku di sepanjang tahun. Tetapi yang paling kuat yang kita pegang berlaku di malam Ramadan, di mana-mana malam, termasuk malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sehinggalah malam yang terakhir Ramadan. Malam ini kita masuk ke malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran. Orang yang tidak terlepas Lailatul Qadar adalah orang yang setiap malam Ramadan dia target. Dia tak akan terlepas Lailatul Qadar walaupun dia tak nampak tanda-tanda. Dia nampak semua sama, tak ada beza. Tetapi bila dia menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih, sekarang dah makin ramai sebab pukul 1 kan. Tuan-tuan yang dihormati, yang saya muliakan, pada lelaki sekalian, memang solat tarawih ini bukan dituntut lelaki saja, tapi dituntut juga kepada perempuan. Sama je tuntutan tu, tidak ada beza. Dan tarawih ini, mazhab Syafi'i kita afdal dilakukan jamaah. Termasuk witir afdal, khusus untuk bulan Ramadan, solat witir juga afdal jamaah. Boleh carilah dalam kitab mazhab Syafi'i. Sebab ramai orang lepas habis tarawih 8 rakaat dia pun balik. Dia tak witir sama-sama. Kalau saya nak bahaskan witir mana lebih afdal lepas solat tahajud dan sebagainya, Nabi SAW berpesan kepada sahabat yang terdekat, saya tak ingat nama sahabat ni, jangan kamu tidur sebelum kamu solat witir. Sunnah Nabi ialah sebelum tidur wajib solat witir. Solat witir adalah bukan solat penutup kepada ibadah, tetapi penutup kepada hari. Sebelum kita tidur, dialah penutup kepada ibadah kita. Tak ada masalah esok solat tahajud tak tutup dengan witir, tidak ada kekurangan pun pada solat tahajud. Solat tahajud adalah solat yang berasingan daripada witir. Jadi orang yang dah solat witir berjemaah di masjid, malam dia bangun tahajud, dia tak perlu witir lagi, tak perlu ulang, witir tidak diulang. Subhanallah. Jadi afdal di bulan Ramadan, tarawih adalah jamaah. Nabi 3 hari Nabi jamaah, hari seterusnya Nabi solat tarawih di rumah, kemudian Nabi jamaah, kemudian Nabi solat tarawih di rumah. Kerana Nabi menjawab soalan sahabat, aku bimbang sekiranya setiap malam jamaah, maka dia menjadi kefarduan untuk umatku, wajib solat tarawih jamaah. Sebab itu Nabi selang-seli.
Pada zaman Sayyidina Abu Bakar follow lagi Nabi. Sampai zaman Sayyidina Umar melakukan solat tarawih dan solat witir berjemaah setiap malam di masjid. Kerana pada zaman Sayyidina Umar, umat Islam dah semakin kurang mengimarahkan solat tarawih. Apatah lagi pada zaman sekarang. Dan saya sebut di awal tadi, sebab tadi tak ramai lagi, saya ulang lagi sekali. Ramadan ini tidak sempurna tanpa siangnya puasa dan malamnya tarawih. Itu disebut oleh sebahagian besar ulama. Malam mesti dihidupkan dengan tarawih. Siapa yang solat tarawih ibarat dia melakukan ibadah sepanjang malam. Masya Allah. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Puasa, zakat, solat, zikir, apa lagi? Al-Quran boleh dan berada di bulan-bulan yang lain. Tetapi yang tidak ada di bulan yang khusus bulan Ramadan, tarawih. Sayang sangat apabila kita mula meninggalkan tarawih. Ramai yang tak solat tarawih dah ni. Masjid dah separuh, dah suku dah ni. Wahai para wanita sekalian, semangat balik pergi solat tarawih. Kalau tak ada halangan ringan, tak ada anak kecil, solatlah di masjid. Lebih mendatangkan khusyuk, lebih mendekatkan kita kepada tarawih. Kalau di rumah kadang tak solat kita. Solat kat rumah jadi juga 10 minit siap. Laju baca Al-Fatihah je. Kadang Al-Fatihah keluar Allah, Al-Fatihah keluar, tak ada masalah. Subhanallah. Tetapi kita tidak boleh menikmati apa maksud yang sebenar tarawih. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagai penutup penghujung-penghujung ni, Masya Allah, saya pasti anda yang bekerja akan tertanya-tanya, macam mana kita nak memperbanyakkan Al-Quran? 8 jam kerja, lepas tu masuk jam pula, lepas tu nak balik, sampai rumah dah dekat dengan nak berbuka, lepas tu dah maghrib, lepas tu sekejap-sekejap bla 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 isyak, lepas tu solat tarawih, dah ngantuk. Bila nak baca Quran? Macam mana kita nak dapat pahala memperbanyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, dicatat baginya untuk setiap huruf 10 kebaikan. Dan tidak aku mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tuan-puan sekalian, itu hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Cuba kira je. Kira. Ada orang tunggu je tu Rizak tu, malah nak kira. Cuba kira. Okey, puan berapa huruf? 18. Yang lelaki berapa huruf? Lelaki lagi malah nak kira kan? Tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf tuan-tuan? Tuan, tak kira juga? Berapa? 19. Pemenangnya adalah lelaki. Bagi tepukan sikit. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 19 huruf. Kali 10 yang Nabi sebut, digandakan 10. Jadi berapa? 190. Sekarang kali pula 700. Kali 700. Guna kalkulator lah. 190 kali 700. Jadi 133,000. 133,000 kebaikan. Bulan Ramadan Allah gandakan pahala sehingga 700 kali ganda. Bahkan sebahagian mengatakan lebih banyak daripada itu. Sebab itu ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Sebab dah banyak dah tu. Uish, dah 133, dah banyak sangat, cukup lah tu. Baca separuh ngantuk. Ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaan hamba-hambamu ya Allah. Kelemahan-kelemahan hamba-Mu ya Allah. Buka, lepas tu sambung buka phone. Hilang ngantuk Betul tak baca Quran setengah muka dah ngantuk? Nak habis satu muka surah tu tersengguk-sengguk, tak tahu kat mana putus. Mana tadi baca balik, mana tadi baca balik. Akhirnya habis satu muka, dah give up dah. Terus terlentang tidur. Allahu Akbar. Sebenarnya ketika kita membacakan Al-Quran, peringkat awal kita sedang battle, bertumbuk dengan hawa nafsu. Syaitan memang tak ada, tapi hawa nafsu masih ada, bermaharajalela dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam tubuh badan kita. Kita bertumbuk dengan dia sampai kita penat, kita ngantuk, tapi kita tetap lawan. Kita ambil wuduk, kita basuh muka, kita lompat-lompat, kita sambung baca. Sampai tahap
kita dah tak ngantuk lagi, kita mula rasa kemanisan membaca Al-Quran. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kalaupun kita di peringkat yang tak mampu nak baca Al-Quran banyak, tip yang pertama ialah memperbanyakkan mana-mana bacaan ataupun surah yang kita hafal. Sambil kerja, sambil jalan, sambil drive, ulang je Ayatul Kursi, ulang je Suratul Fatihah banyak-banyak, ulang je Qul Huwallah sampai 1000 kali pun. Baca ulang-ulang surah Qul Huwallah itu beribu kali pun kerana mencintai. Kita suka tak surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas, suka tak? Sebab itu Al-Fatihah Qul Huwallah, Al-Fatihah Qul Huwallah, betul tak? Ini berlaku pada sahabat Nabi. Ini kisah benar dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis yang sahih. Ada seorang sahabat ni mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, si fulan dia datang nak mengadu pada Nabi. Dia tak puas hati dengan seorang sahabat Nabi ni. Si fulan ni, ya Rasulullah, setiap kali dia jadi imam, dia baca Al-Fatihah dan dia baca Qul Huwallah. Dia pergi ngadu pada Nabi. Lepas tu Nabi kata, kamu pergi tanya dia kenapa dia buat macam tu. Tak baca surah lain, dia baca juga surah lain, tapi tak boleh tinggalkan surah Al-Ikhlas. Kamu pergi tanya dia kenapa dia asyik baca Al-Ikhlas. Sahabat Nabi pun pergi tanya, kenapa kamu tak boleh tinggalkan surah Al-Ikhlas, mesti baca surah Al-Ikhlas. Dia jawab, kerana aku mencintai surah Al-Ikhlas. Kalau kamu tidak redha, kamu tak suka menjadi makmum disebabkan aku selalu baca surah Al-Ikhlas, aku lebih rela meninggalkan tugasku menjadi imam kerana aku tidak akan tinggalkan surah Al-Ikhlas dalam bacaanku. Lalu dia pun pergi sampaikan kepada Nabi. Tujuan nak mengadu kan, nak bagi tahu kawan ni macam ni perangai ni. Nabi pun menjawab, sampaikan kepada dia, akhbiruhu, sampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintainya sebab dia mencintai surah Al-Ikhlas. Tuan-puan, sahabat Nabi ni buat macam ni. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surah Al-Ikhlas dan dia baca surah lain. Ataupun dia baca Al-Fatihah, dia baca surah lain, dia baca surah Al-Ikhlas. Maksudnya dia tak akan tinggalkan surah Al-Ikhlas walaupun dia baca surah yang lain yang dah panjang, dia mesti nak baca juga surah Al-Ikhlas. Subhanallah. Dan Nabi pernah dengan seorang sahabat berdua berjalan. Ini pun hadis yang sahih. Nabi dengar ada seorang yang membaca surah Al-Ikhlas. Lalu Nabi pun menjawab, wajabat. Pendek je Nabi sebut, wajabat. Sahabat pun dengar, apa yang wajib? Sebab Nabi sebut, wajiblah baginya, wajib baginya. Lalu Nabi menjawab, wajabatlahu jannah, wajib baginya syurga. Orang yang mencintai surah Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas. Kalau selama ni kita pilih bacaan surah Ikhlas kerana suka, kerana paling pendek. Sebab kalau kita khayal pun kita boleh baca habis surah Ikhlas tu. Sebab surah yang mudah dan ringan. Sekarang kita kena ubah, kita mencintai surah Ikhlas kerana kita mencintai, kita nak jadi orang yang ikhlas. Kerana surah Ikhlas menceritakan tentang zat Allah. Kita naik level mencintai, bukan sebab pendek, bukan sebab ringan, bukan sebab mudah, tapi kerana kita mencintai surah Ikhlas. Kenapa Nabi sebut satu surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran, dan kita baca 3 kali menyamai surah kandungan Al-Quran? Kerana seluruh ayat Al-Quran daripada awal sampai akhir semua menceritakan tentang zat Allah. Semuanya adalah untuk kita menjadi hamba Allah yang ikhlas kepada Allah. Sebab itu surah Ikhlas, surah membantu kita jadi isteri yang ikhlas, suami yang ikhlas, ibu bapa yang ikhlas. Anak tak balas jasa kita pun tak apa, kita redha. Yang penting Allah yang hargai pengorbanan kita pada anak. Pekerja yang ikhlas, bos yang ikhlas, kawan yang ikhlas. Seorang guru pernah pesan pada saya, Ustazah amalkan surah Al-Ikhlas 500 kali sehari. Ya Allah, saya nak buat. Saya pernah berjaya sekali je. Yang lain tu adalah kerap boleh capai 100 kali. Dia kata semua urusan akan dimudahkan Allah sebab syaitan tak boleh ganggu orang yang ikhlas. Dan tak ada manusia yang boleh mengalahkan orang yang ikhlas. Ini orang yang paling dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Jadi saya beri tips tuan-puan sekalian. Kita tak dapat nak khatam Al-Quran 30 juzuk, tapi jangan terus ambil tip ni. Cuba juga, usahakan 30 juzuk tu. Bimbang ambil yang ni teruslah surah Ikhlas je hari-hari. Baca surah Ikhlas sebanyaknya. Kan balik nanti ada banyak traffic light, betul tak? Traffic light pertama, kedua, Al-Fatihah ulang-ulang. Surah Al-Fatihah Nabi sebut syifa.
Dan Nabi disebut Al-Fatihah itu cahaya yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi. Itu hadis yang sahih. Kalau nak cerita pasal hadis tu pun jadi panjang sikit, masa saya dah nak habis. Tahfilat pertama, kedua Al-Fatihah. Tahfilat seterusnya baca Qul Huwallah. Tahfilat seterusnya Al-Falaq. Seterusnya An-Nas. Seterusnya Ayatul Kursi. Jadi kita tak akan pun nak marah walaupun banyak tahfilat. Negara Malaysia negara paling banyak tahfilat. Melaka paling banyak tahfilat. Kalau jam pun kita akan tenang-tenang sahaja. Walaupun kita belum ada makanan untuk dimakan, tiba-tiba ada aksiden jam. Rupanya Allah menahan kita supaya kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Kerana pahala yang dijanjikan untuk setiap huruf 10 kebaikan, digandakan pula Ramadan 700 kebaikan. Bukan untuk khatam Al-Quran daripada awal sampai akhir. Mana-mana ayat Al-Quran yang kita baca, ulanglah sebanyaknya. Dan tip yang kedua dan terakhir, kalau rasa lemah sangat nak khatam Al-Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan, sekurang-kurangnya tolong baca Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini penutup dah tuan-puan sekalian. Tapi saya bimbang juga sebab dia dah lepas dah Al-Baqarah Ali Imran. Dah settle dah bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, saya tak ingat Bukhari ataupun Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya Suratul Baqarah dan Suratul Ali Imran akan mendatangi pembacanya di mahsyar kelak ibarat seperti dua awan yang akan menaungi, ataupun dua gerombolan burung yang berterbangan di atasnya menaunginya di mahsyar kelak. Dua surah ini Nabi sebut, Suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Bacalah, baca sampai habis di bulan Ramadan. Nak ulang balik pun boleh. Dua surah ini akan menaungi pembacanya di mahsyar kelak, di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Di hari manusia kepanasan ibarat matahari sejengkal. Tuan-puan sekalian, sekarang matahari berapa juta kilometer jarak daripada kita. Kalau Allah dekatkan sikit satu titik ke bumi, seluruh hidupan di bumi ini akan hancur, lebur, akan hangus terbakar. Tapi bayangkan ibarat matahari sejengkal, azab pada mahsyar sangat dahsyat. Berdiri daripada mahsyar sangat lama. Ada yang 1000 tahun, ada 10,000 tahun, dan paling lama lebih kurang 50,000 tahun. Sehingga dalam riwayat menyebutkan, manusia kerana penatnya berdiri di mahsyar meminta dengan Allah, campakkan je aku ke neraka. Aku dah tak tahan dah azab di mahsyar. Tak tahan berdiri lama. Dan orang yang berdiri sekejap di mahsyar adalah orang yang lama berdiri solat di dunia. Tuan-puan sekalian, kita tak akan solat lama dan banyak melainkan di bulan Ramadan, iaitu tarawih. Kalau rasa penat, rasa ngantuk, terus dalam mindset, moga dengan aku berdiri lama ni, maka sekejaplah aku berdiri di mahsyar kelak. Itu motivasi kita. Kalau ada yang 20 rakaat pergi sebab, ya Allah, mudah-mudahan dengan aku berdiri lama dan kerap lama aku berdiri solat ini, maka sekejaplah aku berdiri di mahsyar. Dan memang benar, ada golongan yang berada di mahsyar sekadar 2 rakaat solat saja. Jadi berbaloi kita solat sampai 8 rakaat kalau sekadar 2 rakaat saja kita berdiri di mahsyar, terus dijemput dalam syurga. Tetapi kita yang malas nak berdiri di dunia, berkira-kira untuk berdiri memuji Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka jangan menyesali bila kita di kalangan yang berdiri lama di akhirat kelak, sehingga kita tidak tahan lagi dengan seksaan. Kita bukan boleh lenguh lah, ya Allah, duduk duduk tak nunggu giliran. Tak, semuanya dah keadaan berdiri. Kerana mahsyar itu sangat padat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mendapat manfaat apa yang dikongsikan. Sekarang sebenarnya dekat pukul 2, pukul 1.47. Saya sudahi dengan hadis Nabi SAW. Ada 3,000 lebih yang hadir. Dan di dewan ataupun di masjid ini, surau ini ada lebih kurang 30,000 ni. Ini 3,000, sini ada 30,000, termasuk yang kita tidak dapat melihat malaikat. Tuan-puan sekalian, bulan Ramadan bulan dinamakan bulan sempit. Lailatul Qadar juga dinamakan malam yang sempit. Sempitnya bumi ini dipenuhi oleh para malaikat. Sebab itu kita tak tahu berapa jumlah malaikat yang hadir di rumah Allah ini dan hadir di majlis ilmu. Sebab itu hadis Nabi, malaikat akan duduk di majlis-majlis ilmu. Untuk apa? Doakan kita. Semua dapat doa malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi, bukan wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih.
Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan terimalah taubatnya. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Moga ceramah kita hari ini menggalakkan dan menguatkan kita untuk baca Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, penolong kita. Dia akan jadi peguam bela untuk berhujah di hadapan Allah kelak. Dia akan jadi peguam bela bila kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, Al-Quran yang jawab. Man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka, man ikhwanuka. Al-Quran yang akan jawab. Siapa yang jadikan Al-Quran itu sahabatnya di dunia. Hari ini kita banyak pegang telefon daripada pegang Al-Quran. Tengok telefon daripada tengok Al-Quran. Baca telefon daripada baca Al-Quran. Betul atau tidak? Kalaulah bulan lain kita tak boleh nak kontrol diri kita, tolong kontrol di bulan Ramadan. Bawa Al-Quran di mana-mana. Bawa Al-Quran di mana-mana. Ada orang kata, Ustazah, Al-Quran saya dalam telefon. Kalau boleh, elakkan. Sebab boleh jadi kita baca Quran, kemudian nampak ada notification, kita pun buka, lepas tu kita stop. Al-Quran yang ada digital dan telefon tidak boleh menyamai Al-Quran Mashaf 30 juzuk yang kita bawa mana-mana. Tuan-puan muslimat, tak ada wuduk pun boleh bawa, yang penting terjemahan. Tinggal lagi 13 hari ataupun 12 hari. Tak apalah orang nampak kita macam bajet bagus, bawa Quran pergi mana-mana, tak apa. Saya belajar kat Mesir dulu. Masa saya belajar kat Mesir dulu, mana-mana bulan, mana-mana kita nampak semua bawa Al-Quran. Sampai kita naik bas berhimpit-himpit, bas goyang-goyang, duduk baca Quran. Bulan Ramadan mereka imarah sungguh Al-Quran. Semua orang bawa Al-Quran. Lelaki muda, lelaki tua, perempuan, semua bawa Quran. Kita bergaya bawa phone, bawa handbag. Ini bulan Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bawa ke mana-mana Al-Quran. Kalau nak masuk tandas tinggal kat luar, orang takkan curi Al-Quran. Telefon mungkin orang ambil, handbag mungkin orang ambil. Orang takkan ambil. Baca tak baca nombor 2, bawa dulu Al-Quran. Akhirnya kita dapat pahala, Al-Quran kita bawa. Mashaf 30 juzuk kita bawa. Itu mukjizat satu-satunya yang kekal sampai hari kiamat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Dik pusing sikit. Kita tak tunjuk langsung hadirin kita. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Selamat Ramadan dan menghiasi Ramadan, dan selamat Hari Raya Aidul Fitri Al-Mubarak. Saya nak jadi orang terawal ucap Hari Raya. Aidul Fitri itu sebenarnya ada maksud Aidul Fitri itu kembali pada fitrah. Sebab itu saya nak ucap selamat Hari Raya Aidul Fitri, selamat kembali kepada fitrah, suci bersih seperti ibarat bayi baru lahir. Dan saya nak jemput tuan-puan sekalian, nanti sudilah singgah ya. Jangan lompat pagar ke apa, semua lalu-laluan tu. Dan kat tangga sana kita ada bawa sikit barang jualan. Sudilah habiskan ya. Sebab baru dapat gaji kan. Lepas tu katanya TM ni kaya-kaya. Amin ya rabbal alamin. Kita ada bawa macam-macam. Dan cubalah ada coklat pertama yang baru yang kita keluarkan, ais coklat. Ada macam-macam juga kat situ. Subhanallah, ada wangian kasturi, wangian pilihan Nabi SAW dan lain-lain. Sebab itu ikhtiar kita berniaga untuk segala kos operasi bagi gerak kerja dakwah dan amal yang kita usahakan di bawah Yayasan Al-Hijrah dan juga NGO Sahabat Amal Care. Sekian, kembali kepada Farah, Puan Farah. Masya-Allah. Itulah. Okey, sorry. Ada satu lagi, kalau siapa yang nak sertai majlis makan malam, majlis iftar, berbuka puasa bersama dengan saya dan Ustazah Muzayyana pada hari Ahad malam, hujung minggu ni, di Shah Alam, Hotel Mardiah Shah Alam, yang mana setiap pembelian kerusi menyumbang kepada pembangunan wakaf Pusat Islam, Rumah Asnaf, Rumah Kebajikan, Tafiz School di Perkampungan Al-Hijrah. Jemput ya, bawa ahli keluarga, sanak saudara dan seluruh ahli kampung. Lelaki dan perempuan boleh. Betul, lelaki dan perempuan, insya-Allah. Nak daftar tu boleh pergi dekat kaunter ya. Okey, terima kasih Ustazah. Nampaknya Ustazah pun dah melakukan kerja saya dengan mewar-warkan buku yang berada di bawah sana. Jangan lupa ya hadirin-hadirat untuk ambil peluang untuk melawat Ustazah di luar